Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Rofi. Nombor pendaftaran saya ialah 04 DET 23F1073, manakala kelas saya ialah DET 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfakir bin Muhammad Karim Nizam. Nombor pendaftaran 04 DET 23F1070 dari kelas DET 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Safa binti Sukri. Nombor pendaftaran 04 DET 23F1028 dari kelas DET 2B. Assalamualaikum, nama saya Nurhanisa Syakira binti Zulkifli, matric number 04 DET 23F1082 dari kelas DET 2B. Assalamualaikum, nama saya Nur Ala Syairah binti Farid. Nombor matrik saya 04 DET 23F1013 dari kelas DET 2B. Tajuk yang kami akan bincangkan dalam perbincangan kami yang kedua ini adalah pembentukan peradaban kontemporari dan masyarakat pelbagai. Pada masa kini, untuk membentuk pembentukan peradaban kontemporari atau boleh juga dikenali sebagai membina peradaban kacukan dalam masyarakat di negara kita. Seperti sedia maklum, definisi bagi peradaban adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Manakala bagi contemporary pula merupakan perkara yang sedang berlaku dalam tempoh masa yang sekarang. Bagi membentuk pembentukan peradaban ini tidaklah mudah kerana ada yang membawa kebaikan yang baik untuk kita dan ada juga yang turut memberi kesan yang negatif. Contohnya, dari segi ekonomi, politik, budaya sosial dan banyak lagi. Apabila kita memperkatakan mengenai peradaban kontemporari, kita tidak boleh lari daripada memperkatakan tentang krisis yang berlaku dalam peradaban kontemporari pada ketika ini. Krisis yang berlaku dalam peradaban kontemporari adalah lebih berat jika dibandingkan dengan peradaban awal, pra-kolonial dan pra-kolonial dan kolonial. Antara cabaran yang sedang berlaku pada masa kini adalah penolakan daripada masyarakat. Contoh yang kita boleh nampak dari sifat masyarakat kini lebih ke arah menjurus pemikiran pengurusan moden. Selain itu, terdapat penentangan daripada pihak-pihak yang berkepentingan yang tidak mahu melihat agama Islam kita yang dijadikan sebagai asas pembentukan sistem penguatkuasaan yang penuh dengan nilai-nilai agama dan akhlak. Selain daripada itu, tidak lari juga dengan perkara yang sedang berlaku dalam kalangan masyarakat kita dengan peningkatan masalah sosial dan juga jenayah. Selain daripada masyarakat kita, negara-negara lain juga turut mempunyai masalah sosial dan jenayah dalam masyarakat. Contohnya seperti kelakuan zina, pengambilan dadah, judi, minum beralkohol, membunuh, mencuri, rasuah dan banyak lagi perbuatan yang mungkar serta kemaksiatan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kini. Untuk pengetahuan kita, semua masalah ini berpunca daripada diri seseorang yang mudah terpengaruh dengan budaya orang luar dan juga berpunca daripada pengaruh rakan sebaya atau orang yang rapat dengan mereka. Di samping itu, masalah ini juga membantukan usaha-usaha daripada kerajaan dan masyarakat untuk membangunkan peradaban kontemporari dalam masyarakat kepelbagaian. Selain daripada itu, untuk memantapkan pembentukan peradaban ini adalah masyarakat sekeliling kita perlu mempunyai pemantapan dalam ilmu pengetahuan supaya lebih menghayati dan menguasai ilmu mengenai pengurusan untuk membina peradaban kontemporari dalam masyarakat kepelbagaian dengan penuh tanggungjawab dalam sesuatu tugasan bagi pengurusan dan juga pentadbiran. Jika dalam kalangan masyarakat yang ingin melakukan kejahilan dalam pemantapan ini, ia juga akan membantukan usaha-usaha kita untuk membina peradaban kontemporari yang stabil. Tambahan pula, bagi membina pembentukan peradaban kontemporari dalam masyarakat,
dan kepelbagaian yang lebih sistematik boleh ditangani dari segi politik, sosial, perpaduan, kebudayaan dan juga agama. Mengenai dari segi politik, parti politik ditubuhkan bagi tujuan untuk memelihara hak sesama kaum, tidak mengira bangsa dan juga agama, bagi memperjuangkan nasib dan menyuarakan pendapat mereka bagi membuat pemilihan yang bijak untuk mentadbir sesebuah negara. Namun, terdapat pemimpin yang bermain dengan taktik yang tidak baik dan mengamalkan amalan rasuah mahupun meracuni pemikiran rakyat demi kepentingan bagi mendapatkan jawatan yang tertinggi untuk mereka. Selain daripada itu juga, dari segi ekonomi, perbezaan pekerjaan sesama kaum ini telah membantaskan interaksi sosial antara mereka kerana mempunyai masa yang banyak untuk diluangkan di tempat kerja, dan sekiranya rakan sekerja terdiri daripada kaum atau etnik yang sama, maka interaksi dan komunikasi yang berlaku dan berada dalam lingkungan kaum yang sama sahaja. Dengan itu, perasaan prasangka dan perkauman akan menjadi lebih kuat sesama kaum terbagi. Dari segi perpaduan pula, hidup bermasyarakat dalam kalangan komuniti berbilang kaum dan agama bukanlah sesuatu yang mudah dalam mencapai satu kata mufakat yang dipersetujui oleh semua pihak. Negara Malaysia telah dibentuk dengan persetujuan dan persefahaman di antara satu sama lain melalui satu pentadbiran kerajaan yang sentiasa memastikan kehormatan seluruh rakyatnya terjamin. Namun isu perbalahan tentang kaum dan agama tidak pernah akan terhenti. Dalam hal ini, masyarakat harus sedar keadaan perselisihan faham tetap akan berlaku dari semasa ke semasa. Masalah perpaduan sentiasa disebabkan tiadanya persefahaman antara rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa di Malaysia. Hal ini demikian kerana masyarakat yang berbagai-bagai di Malaysia masih lagi berpegang teguh kepada peranan tradisional dan nilai-nilai yang terbatas dalam kalangan kaum itu sendiri. Pada itu, dasar-dasar British pada zaman kolonial juga merupakan penyumbang kepada berlakunya masalah ini. Pada zaman penjajahan British, tidak ada satu dasar yang tegas untuk menyatukan masyarakat pelbagai kaum ini. Bahkan British tidak mengasingkan kaum-kaum ini mengikut jenis pekerjaan dan asas ekonomi yang berbeza. Akhir sekali pula adalah kebudayaan dan agama. Kebudayaan bermaksud budaya yang boleh diterjemahkan sebagai keseluruhan pada tingkah laku, seni, kepercayaan, institusi dan hasil usaha manusia serta ciri-ciri pemikiran masyarakat. Kita sebagai agami Islam melihat budaya sesuatu masyarakat yang terletak kerangka kepercayaan dalam Islam seperti akidah serta satu perbuatan yang menjalankan penyembahan seperti beribadat, dan akhir sekali adalah syariah. Dalam negara kita Malaysia terdiri daripada orang Melayu, Cina dan India yang terus dengan sistem hidup yang berteraskan kebudayaan dan tradisi mereka. Setiap kumpulan etnik mempertahankan kebudayaan dan adat resam mereka, mengutamakan etnik mereka dan mungkin juga menganggapkan kebudayaan mereka sahaja yang terbaik. Selain daripada itu, kewujudan akhbar yang pelbagai bahasa dengan mengutamakan kelompok etnik mereka akan memperkukuhkan bagi perasaan kumpulan etnik masing-masing. Faktor cabaran ini merupakan satu faktor yang tidak dapat dielakkan kerana kaum mempunyai kepercayaan budaya dan agama mereka yang tersendiri. Setiap kaum mempunyai semangat yang menebal terhadap kebudayaan mereka dan bahasa mereka. Mereka hanya ingin menggunakan bahasa mereka dan tidak mahu membuka dunia budaya mereka kerana beranggapan jika terdapat yang lain selain bangsa mereka. Dan di samping itu juga terdapat peraturan sosial yang perlu diambil kira kerana mempunyai perbezaan budaya antara satu sama lain. Kesimpulan yang kami dapat dalam perbincangan perbentukan peradaban kontemporari dalam masyarakat kepelbagaian adalah penting kerana membolehkan masyarakat membentuk ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu negara.
Selain daripada itu juga, pengajaran yang kita pelajari ini patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi, supaya dapat mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan etika dan peradaban yang membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Pendarahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masih boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Sekian sahaja daripada grup kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.